Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan dua orang ahli kumpulan saya akan membentangkan berkaitan dengan tugasan ketiga bagi kursus murid dan pembelajaran, manakala tugasan keempat bagi kursus seni dalam pendidikan. Baiklah, berikut merupakan ahli kumpulan saya. Pada hari ini saya ingin membentangkan berkaitan dengan kit pembelajaran pendidikan Islam tahun 4 di bawah tajuk adab terhadap guru. Berikut merupakan objektif pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, murid dapat menyatakan maksud guru dengan betul. Yang kedua, membaca dan menakli adab terhadap guru serta terjemahan dengan betul. Yang ketiga, mengkategorikan adab terhadap guru dari aspek perlakuan, percakapan dan juga perasaan. Yang keempat, membezakan kepentingan adab terhadap guru dari aspek individu, masyarakat dan juga negara. Berikut merupakan kaedah pedagogi masa kini. Dalam kursus ini, saya telah menggunakan kaedah pedagogi flipped classroom ataupun bilik darjah songsang, yang di mana ia merupakan suatu konsep pedagogi yang disongsangkan. Model pedagogi ini memerlukan murid menonton pengajaran dan pembelajaran guru dalam bentuk video ataupun nota di rumah terlebih dahulu sebelum mereka ke bilik darjah. Aktiviti semasa dalam bilik darjah dimanfaatkan untuk perbincangan, soal jawab, latihan dan sebagainya. Maksudnya di sini, flipped classroom adalah yang di mana sebelum murid-murid pergi ke sekolah, guru-guru akan memberikan terlebih dahulu video ataupun nota dalam bentuk secara digital. Seterusnya adalah kaedah pembelajaran abad ke-21. Yang pertama merupakan berpusatkan belajar, yang di mana guru-guru adalah sebagai facilitator ataupun sebagai guru pembimbing kepada murid-murid. Yang di mana murid-muridlah yang akan ke hadapan, murid-murid yang akan mengelolakan pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif, yang di mana berlaku kerjasama dan juga permuafakatan di antara guru dan murid dan juga murid-murid secara aktif dan menyeluruh, yang membolehkan pertukaran idea dan juga pandangan antara murid. Seterusnya adalah KEBAT, iaitu kemahiran berasaskan aras tinggi, yang di mana keupayaan murid untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakulan bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan berupaya mencipta sesuatu. Yang di mana murid-murid ini dia harus berfikir, murid-murid harus berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun untuk mencipta apa-apa sahaja. Seterusnya, berikut merupakan kit pembelajaran daripada elemen muzik dan juga pergerakan. Cara penggunaan kit. Guru memberikan video nyanyian kepada murid-murid dalam Telegram. Hal ini kerana Telegram merupakan salah satu platform untuk guru-guru dan murid-murid berinteraksi bersama-sama. Seterusnya, hal ini selari dengan kaedah flipped classroom di mana guru-guru memberikan terlebih dahulu seperti nota ataupun video nyanyian di dalam Telegram maupun apa-apa saja platform untuk memudahkan murid-murid ini mengetahui apa sebenarnya yang ingin guru ajar, apa sebenarnya latihan yang akan berada di sekolah nanti. Oleh hal ini demikian, guru-guru ni haruslah memastikan bahawa murid-murid ini mengikuti nyanyian tersebut dan membuat pergerakan seperti dalam video. Seterusnya, berkaitan kit pembelajaran dengan pengurusan emosi murid. Yang pertama, lirik lagu yang menarik mampu untuk merangsang emosi murid-murid. Hal ini kerana apabila lirik lagu itu menyeronokkan dan sesuai dengan murid-murid, murid-murid akan berasa macam seronok untuk belajar, seronok untuk menyanyi dan juga pergerakan. Oleh hal yang demikian, bagi seorang guru haruslah bijak dalam mengolahkan lagu, dalam mengubah lagu yang seiring dengan murid-murid. Baiklah, seterusnya merupakan pergerakan yang pelbagai mampu untuk menstabilkan emosi murid-murid. Hal ini kerana apabila pergerakan itu mudah, murid-murid akan berasa macam teruja, akan berasa seperti tidak sabar untuk melaksanakan bersama rakan-rakan. Ini kerana pergerakan yang mudah mampu untuk meningkatkan emosi murid-murid kerana murid-murid akan melaksanakan pergerakan itu. Tetapi bila mana pergerakan itu terlampau susah ataupun terlampau tidak boleh diikuti, murid-murid akan rasa seperti tidak seronok ataupun rasa macam
tidak perlulah untuk dirinya melaksanakan pergerakan tersebut. Berikut merupakan nyanyian bagi elemen pergerakan dan juga muzik. Atas tujuh ajar selama ini, semoga Allah memberkatimu di dunia maupun di akhirat kelak. Guru adalah pendidik kita, mereka jugalah ibu bapa kita. Sayangi mereka, hormati mereka, semoga Allah merahmati kita semua. Seterusnya adalah kit pelajaran daripada elemen visual, yang di mana saya telah menghasilkan 4 kit. Cara penggunaan kit. Yang pertama, guru memberikan nota secara alamaya. Sebagai contoh, guru akan membuat satu platform seperti Telegram maupun sebagainya yang di mana ianya dapat untuk memudahkan murid-murid mengakses ataupun memberikan kefahaman kepada murid-murid supaya murid-murid mengetahui apakah sebenarnya pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru sebelum berlakunya perbincangan di sekolah. Hal ini selari dengan kaedah pedagogi flip classroom yang di mana sebelum berlaku perbincangan maupun soal jawab, guru-guru haruslah memberikan nota secara digital di rumah terlebih dahulu sebelum berlakunya perbincangan di sekolah. Seterusnya, perkara ini berkait dengan pengurusan emosi murid-murid yang di mana warna kit yang mencerah dan warna kit yang menarik mampu untuk merangsang emosi murid-murid. Hal ini kerana murid-murid sukakan kepada perkara yang cantik. Murid-murid sukakan kepada perkara yang mampu untuk menarik minat murid-murid untuk membaca. Apabila warna kit itu menarik, ianya akan meningkatkan emosi murid-murid, akan merangsang emosi murid-murid untuk belajar dan makin belajar dan terus belajar. Seterusnya adalah animasi yang comel dan menarik akan meningkatkan rasa teruja murid-murid. Hal ini amat benar sekali kerana fakta murid-murid sukakan kepada yang comel, murid-murid sukakan kepada kartun. Oleh hal ini demikian, sebagai seorang guru haruslah kreatif dalam menghasilkan kit pembelajaran yang di mana kit itu akan meningkatkan rasa keterujaan murid-murid untuk belajar dan untuk memahami apakah sebenarnya pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru. Akhir sekali adalah kit pembelajaran secara mawujud. Walau bagaimanapun, saya telah melaksanakan kit ini secara alamaya dan menggunakan kaedah pedagogi masa kini iaitu flip classroom. Seperti yang semua ketahui bahawa flip classroom merupakan kaedah di mana guru-guru memberikan nota ataupun video kepada murid-murid di rumah dan melaksanakan segala perbincangan maupun soal jawab di sekolah. Baiklah, seterusnya merupakan cara penggunaan kit. Yang pertama, guru haruslah melaksanakan ataupun membuat Google Meet maupun Zoom meeting maupun Skype untuk memudahkan murid-murid ataupun untuk memastikan bahawa murid-murid dapat mengikuti pembelajaran yang ingin guru sampaikan. Seterusnya, guru-guru haruslah memastikan bahawa murid-murid memasuki Google Meet tersebut dan meminta kepada murid-murid untuk menjawab setiap soalan yang telah diajukan oleh guru. Baiklah, langkah pertama bagi latihan ini. Yang pertama, guru-guru haruslah memanggil nama murid-murid yang diinginkan. Seterusnya, guru-guru mengambil satu soalan dan meminta untuk murid tersebut mengkategorikan di manakah jawapan bagi soalan tersebut. Seterusnya, murid-murid haruslah berfikir di manakah jawapan yang tepat bagi soalan tersebut. Baiklah, berkaitan kit ini dengan pengurusan emosi murid-murid adalah yang pertama, latihan yang menarik akan meningkatkan emosi murid-murid. Hal ini kerana apabila latihan itu menarik dan murid-murid rasa teruja, ianya akan meningkatkan emosi murid-murid dan murid-murid tidak akan rasa susah ataupun tidak akan rasa stres untuk menyelesaikan soalan tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi dan sosial murid-murid. Ini kerana apabila murid-murid berinteraksi dengan guru-guru, murid-murid akan rasa seronok dan tidak akan rasa penat, mengantuk, bosan ketika sedang ber-Google Meet. Oleh hal demikian, secara tidak langsung ianya akan meningkatkan pemikiran, akan meningkatkan emosi murid-murid semasa melaksanakan latihan tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kwame Amar daripada Kumpulan Pendidikan Islam 4. Jadi hari ini saya akan membentangkan berkenaan kit pembelajaran yang telah saya hasilkan bagi kursus EDUP 3033 dan kursus PIMK 3052. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, di sini saya menunjukkan dua kit pembelajaran yang disediakan. Yang pertama, bahan maujud, iaitu roda impian yang dibuat daripada pelbagai bahan-bahan kita semula seperti kayu chopstick, botol plastik, kotak, kertas warna-warni, dan di sebelahnya adalah video topikal, di mana video berkaitan dengan topik yang bakal diajar kepada murid-murid yang mempunyai kesinambungan dengan bahan maujud. Kenal maka tak cinta, maka di sini saya memberikan sedikit sekelutan berkaitan cara untuk menggunakan kit pembelajaran yang telah dihasilkan. Baiklah, kita teruskan dengan tata cara menggunakan kit pembelajaran roda impian. Yang pertama, murid-murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Seorang wakil daripada kumpulan A perlu memutarkan anak panah di roda impian. Kemudian, mereka perlu menjawab soalan seperti yang telah diberikan. Sekiranya mereka tidak mampu, mereka boleh menggunakan talian hayat yang diberikan sebanyak 4 sahaja. Baik, kemudian seorang wakil daripada kumpulan B perlu memastikan jawapan tersebut sama ada betul ataupun salah. Sekiranya jawapan tersebut betul, maka wakil daripada kumpulan B tersebut perlu mengetuk botol dengan bunyi seperti ini. Sekiranya jawapan yang diberikan adalah salah, wakil tersebut perlu mengetuk dengan bunyi seperti ini. Baik, itu saja. Atas tajuk yang telah diberikan, iaitu Kekasihku Rasulullah, maka di sini saya ada memberikan sedikit objektif pembelajaran bagi topik tersebut. Yang pertama, murid dapat mengetahui contoh perwatakan Rasulullah. Sekiranya kita mahu mengenal siapa itu Rasulullah, maka wajiblah bagi kita untuk mengetahui contoh-contoh perwatakan orang yang ingin kita cintai itu. Yang kedua, murid mampu berkomunikasi dengan individu lain dengan baik. Baiklah. Yang kedua ini berkait rapat dengan kit pembelajaran. Yang pertama iaitu bahan maujud roda impian, di mana jika kita ketahui ada talian hayat di situ. Alright. Untuk talian hayat itu, kebanyakannya adalah perkomunikasian antara murid tersebut dengan pelajar, dengan guru, dengan rakan-rakan ahli kumpulan dan juga rakan-rakan kumpulan lain. Itu untuk objektif pembelajaran. Yang kedua, berkaitan dengan kandungan kit. Kandungan kit yang telah digunakan adalah berasaskan kepada kotak, kertas warna, cardboard di belakang yang warna hitam tu, botol plastik dan juga kayu pemukul. Plastik lah. Okey. Yang ketiga, ciri-ciri bahan dalam kit. Baiklah. Yang pertama, menarik minat murid untuk belajar sambil bermain. Kita dapat lihat, murid-murid perlu memutarkan anak panah yang telah disediakan untuk mendapatkan apakah soalan yang bakal mereka jawab. Baik, itu adalah satu tarikan yang menarik bagi mereka. Dan yang kedua, berpusatkan kepada murid. Alright. Mengapa ia berpusatkan kepada murid? Kerana murid sendiri yang akan menjawab soalan dan murid sendiri yang akan menentukan sama ada jawapan tersebut sama ada betul maupun salah. Yang berbezanya adalah murid yang berlainan. Okay. Seterusnya adalah dijalankan secara berkumpulan. Seperti yang telah diterangkan sebentar tadi, setiap kit akan diberikan kepada dua kumpulan. Kumpulan A dan juga kumpulan B.